Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk kertas tugasan bab 3 iaitu aspek-aspek Islam dan hubungan sains yang terdiri daripada kumpulan 1. Pertama sekali kami akan menyentuh kepada proses kerja terjemahan buku The Making of Islamic Science oleh Muzaffar Iqbal, yang mana pada awalnya kami melaksanakan pengumpulan bahan ilmiah, seterusnya kami melakukan pembacaan dan penterjemahan, kemudian melaksanakan perbincangan, seterusnya penulisan dan pembetulan dan selesai. Bagi aspek perbandingan pertama iaitu kosmologi dan kosmografi, in The Making of Islamic Science, penulis meletakkan kosmologi dilihat lebih falsafah dari cabang dan ilmu sains yang lain. Dalam Al-Quran, konsep ruang dan masa adalah cukup berbeza. Alam semesta dijelaskan terdiri daripada dua jenis utama iaitu alam fizikal dan alam bukan fizikal. Dan kosmografi pula dalam Islam lebih kompleks dan mula berkembang selepas penterjemahan. Terdapat juga perbahasan tentang kosmologi Aristotle yang membahagikan dunia fizikal kepada cakrawala dan daratan. Al-Hindi jelas menolak kenyataan ini. Perbandingan daripada buku sains menurut perspektif Islam pula, dalam Al-Quran, perbincangan kosmologi menyatakan bahawasanya galaksi dinyatakan bergerak menjauhi satu sama lain dan alam ni mengembang serta teori Big Bang. Dan kosmografi pula, cakrawala itu diceritakan akan melalui proses evolusi. Penulis juga menyatakan bahawasanya ayat berkenaan astronomi dalam Al-Quran sentiasa benar dan ini adalah bukti Al-Quran bukan buatan manusia. Dan sebagai bincangan, buku The Making of Islamic Science bahasanya lebih menjurus kepada perbezaan pendapat dan teori daripada pandangan sains dan sains Islam. Manakala daripada buku sains menurut perspektif Islam, bahasan hanyalah daripada perspektif Islam sahaja. Seterusnya adalah aspek perbandingan yang kedua iaitu matematik, yang mana dalam buku The Making of Islamic Science oleh Muzaffar Iqbal, penulis menyentuh kepada beberapa perkara utama iaitu algebra, penghasilan sebuah kitab bertajuk Al-Jabr wal Muqabalah, yang mana buku ini dihasilkan oleh seorang tokoh matematik Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi banyak menyumbangkan dalam pelbagai bidang antaranya aritmetik, algebra, geografi dan astronomi. Penulis juga menerangkan tentang pengenalan sistem nombor iaitu dan penulis juga memfokuskan kepada seorang tokoh matematik iaitu Omar Khayyam yang mana terkenal dengan karya Rubaiyat dan Mushkalat Al-Hisab. Dan bab ini saya sebagai pembaca membandingkannya dengan sebuah karya Khairuddin Harun yang bertajuk daripada Sains Yunani kepada Sains Islam. Iaitu dalam buku ini, matematik dibincangkan secara meluas sepanjang penulisan buku. Dan terdapat satu bab khusus yang membincangkan tentang matematik secara mendalam. Iaitu dalam bab 7, iaitu tradisi matematik dan komputasi. Bab ini menerangkan tentang faktor-faktor kepelbagaian pendekatan ahli matematik Islam terhadap matematik, paradigma-paradigma utama dalam matematik Islam dan serta sumbangan tradisi matematik Islam dalam konteks historiografi kritis. Jadi apa yang dapat dibincangkan berdasarkan kedua-dua buku ini adalah buku pertama iaitu buku Muzaffar Iqbal, lebih menjurus kepada mempersembahkan sumbangan sains Islam dalam matematik. Dan buku kedua pula lebih membincangkan matematik dalam setiap perincian kajian. Yang kedua adalah, apa yang saya dapati adalah penulis kedua, Khairuddin Harun, lebih teliti dan mampu menyampaikan maklumat tentang matematik ini dengan lebih terperinci. Okey, kita bagi pada aspek perbandingan yang ketiga iaitu fizik. Daripada buku The Making of Islamic Science oleh Muzaffar Iqbal, asasnya buku ini menyentuh fizik Aristotelian. Beberapa perkara yang dinyatakan oleh penulis termasuklah perubahan bentuk dan jirim, potensi dan actuality dan 4 unsur utama. Penulis menyatakan dengan ringkas pandangan fizik Aristotle dengan pandangan sarjana ilmu muslim yang lain. Contohnya Al-Baghdadi dan Fakhruddin Ar-Razi menolak pandangan Aristotle berkaitan masa, ruang dan kausaliti ataupun hukum sebab dan akibat. Kemudian pengarang daripada falsafah sains dan dari perspektif Islam iaitu Baharuddin Ahmad, buku ini mengumpulkan pandangan dari penulis-penulis yang membincangkan tentang falsafah sains dari sudut pandang agama atau tradisi. Antara pandangan penulis lain termasuklah Maurice Bucaille, Syed Hussein Nas, Huston Smith dan Osman Bakar. Buku The Making of Islamic Science adalah buku yang agak ringkas, manakala buku falsafah sains dari perspektif ini membincangkan falsafah sains Islam yang mana penulis mengintegrasikan sains dan juga agama. Yang penting, kedua-dua buku membincangkan fizik Aristotle yang tertakluk kepada metafizik ataupun ketuhanan. Kita pergi kepada seterusnya, iaitu cadangan kami tentang aliran pembacaan bahan ilmiah. Boleh dimulakan dengan pengenalan sejarah dan falsafah sains. Kemudian kita pergi kepada Making of Islamic Science. Terus dengan daripada sains Yunani kepada sains Islam, sains dan falsafah Islam, falsafah sains dari perspektif Islam. Kita pergi kepada kesimpulan. Jom. Sebagai kesimpulan daripada refleksi, kerja kumpulan kami pada kali ini sangat menarik kerana kami dapat menilai perkara-perkara saintifik dibahaskan dalam sudut pandang falsafah. Selain itu, penilaian bertulisan perlulah dilakukan dalam menerima mana-mana pendapat penulis. Diharapkannya, kajian terhadap pendapat yang telah dahulu mungkin berlaku ralat dan tidak menyeluruh. Dan falsafah juga boleh menjadi rangka awal bagi kajian yang boleh mendalam pada masa yang depan.
Pemikiran kritis perlu diaplikasikan oleh pembaca untuk menilai ilmu dan jadikan ibrah. Akhir sekali, pengintegrasian sains moden dan konsep ketuhanan perlu dititikberatkan dan berikut adalah rujukan daripada kami. Sekian daripada kami, terima kasih.